warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan seluruh jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, serta para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan seterusnya, marilah sama-sama kita sentiasa merofakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas nikmat yang tidak terhitung hebatnya. Nikmat iman, Islam, ihsan, sekaligus kita yang hadir pada tengah hari yang mulia ini. Saya yang hadir, tuan-tuan yang hadir, puan-puan yang hadir, kita semua ini tidak ada kekuatan untuk beramal dengan agama. Kita tidak ada kekuatan untuk menghidupkan agama. Dan agama sedikit pun tidak berhajat dengan kita. Dan kita yang berhajat dengan agama. Dan sebab itu setiap seruan agama, kita akan ucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak ada kekuatan. Dalam setiap amal kita ini, kita tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan untuk melakukan amal kebaikan. Melainkan amal kebaikan ini, Allah Ta'ala merezekikan kepada kita dengan kehendaknya. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, salah satu amalan selepas daripada amalan fardu solat, selepas daripada amalan fardu solat, tidak ada amalan yang lebih besar lagi. Sebagai contoh, kalau orang itu tidak mampu berpuasa, dia boleh membayar fidyah. Kalau orang itu tidak mampu mengerjakan haji, ia boleh dibadalkan haji. Tetapi kefarduan solat, dia tidak boleh diganti. Dia tidak boleh diupah. Maka ulama' menyatakan, tidak ada perkara yang fardu yang besar selepas daripada solat adalah mencari rezeki. Maka sebab itu, pada hari Jumaat sebagai contoh, iza nuliya lis-salati mi yaumil Jum'ah, disuruh sembahyang Jumaat. Seusai solat Jumaat, maka kamu boleh bertebaran mencari rezeki masing-masing. Ini bermaksud mendirikan, melaksanakan kefarduan solat, dan selepas daripada fardu solat itu, fardu yang lebih besar adalah mencari rezeki yang halal. Begitu juga dosa yang paling besar. Al-Quran menyatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah. Syekh Sya'rawi rahmatullahi alaih, seorang ulama di bumi Mesir, dia menyatakan antara syirik yang berlaku ke atas diri kita, dan supaya kita semua tidak terlibat dengan syirik ini, bahawa seseorang
merasakan rezekinya ada yang telah dijamin oleh makhluk yang lain. Maka sebab itu kita yang bekerja, Waimah bekerja secara sendiri, swasta, government, apa sahaja pekerjaan, selagi mana perkara pekerjaan itu halal, maka kita kena yakin yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik yang paling, dosa yang paling besar adalah syirik. Dan selepas daripada syirik, kata ulama, dosa yang paling besar adalah menjadi seorang anak yang durhaka. Na'udzubillahi min zalik. Menjadi anak yang durhaka, maka dia diharamkan tubuhnya dan jasadnya daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang terdahulu telah menceritakan bahawa orang yang menjadi anak derhaka ini, apabila dia menjadi anak yang derhaka, maka seluruh amalannya tidak diterima. Dia anak derhaka. Dia semayang tidak diterima. Semayang sah tetapi tidak mendapat ganjaran. Bangun malam tidak mendapat. Maka sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang paling besar selepas daripada syirik adalah anak durhaka. Maka sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, tidak, orang kata, tidaklah dikira ia menjadi seorang yang soleh walaupun dia semayang, walaupun dia berzikir, walaupun dia beribadah, kalau 3 hari, kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, 3 hari berturut-turut dia tidak mengucapkan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma. Sehingga Imam Ghazali kata, orang yang jadi anak durhaka ni, kita jangan kawan dengan dia. Orang jadi anak durhaka ni, kita jangan kawan dengan dia. Kita tahu dia berbalah dengan mak mentua dia. Kita jangan kawan dengan dia. Orang ni boleh tarik kita masuk neraka Allah Ta'ala. Orang yang menjadi anak durhaka. Ya? Orang yang jadi anak durhaka ni, katakan kita ada kenal orang jadi anak durhaka, kita jangan rapat dengan dia. Na'udzubillah. Ya? Kerana orang yang jadi anak durhaka atau menantu durhaka, sama je lah anak durhaka ke menantu durhaka, dia tetap dikira durhaka. Maka kita jangan kawan dengan dia. Kerana dia akan boleh menyebabkan kita juga terhumban ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Dia boleh tarik kita. Sebagaimana seorang, kata Imam Ghazali, seorang anak yang soleh, dia boleh tarik kita masuk syurga. Bukti dia, Uwais Al-Qarni. Dia anak yang soleh. Sehingga dia boleh mendoakan orang, diharamkan tubuhnya masuk neraka. Itu Uwais Al-Qarni. Maka sebab itu kesimpulan, mafhum mukhalafah. Kesimpulan daripada peristiwa itu, kata Imam Al-Ghazali, kita boleh menumpang tuah daripada seorang sahabat ataupun kawan yang memuliakan kedua orang tua dia. Jadi sebab itu akhir zaman ni susah. Kita nak cari orang yang memuliakan orang tua dia sangat susah sedang jemaah. Dan kita minta Allah rezekikan kita supaya kita yang ada orang tua ni, kita dapat berbakti kepada kedua orang tua kita. Tak ada orang tua, mertua kita. Sama. Martabat mertua dan orang tua sama sahaja. Ya. Jangan kita, dia mertua saya, dia bukan mak saya. Jadi buat apa saya nak hormat dia? Nampak tak? Sebab itu kata ulama, dalam hati dia terdetik sikit je. Detik sikit je. Contohnya mak mentua dia datang rumah.
Cuti sekolah ni tak lama. Orang tua datang rumah. Datang rumah pula banyak komplain. Betul tak? Contoh. Dia bukan komplain apa, dia tegur anak kita tak semayang lambat. Baguslah, dia tegur. Tapi menantu ni tak suka. Nyebok je orang tua. Dia detik dalam hati. Atau dia nak marah orang tua dia, dia tinggikan suara ke anak dia. Dia pegang kat orang tua dia. Dia perli. Ya, na'udzubillah. Maka ini adalah amalan, seluruh amalannya akan terbatal. Amalannya akan terbatal, sidang jemaah. Na'udzubillah min zalik. Dia duk semayang, duk puasa, duk zakat, duk naik haji, duk sedekah. Semua amalan tu terbatal. Rugi. Sebab tu saya sebut, Imam Ghazali kata, tidak ada dosa yang paling besar selepas daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah menjadi anak yang durhaka. Susahnya nak buat baik dengan orang tua. Susahnya nak memuliakan orang tua. Memang susah. Kerana apa susah? Kerana nak bagi tahu syurga itu amat susah. Ya. Maka mudah-mudahan Allah merezekikan saya, tuan-tuan, puan-puan semua supaya dapat melakukan amal kebajikan sementara kita duduk di dunia yang sangat sekejap ini. Tuan-tuan semua, itu sebagai mukadimah pada tengah hari ini. Mukadimah pun 20 minit dah. Tapi saya jadi nak sebut sidang jemaah yang dimuliakan, itu disebut tadi dosa yang paling besar selepas daripada syirik adalah anak derhaka. Fardu yang paling besar selepas solat adalah mencari rezeki yang halal. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tajuk yang kita berikan pada hari ini, kelebihan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku orang kata penceramah haji, penceramah umrah, ya, di peringkat PIHTA, pembimbing kursus ibadah tanah air ataupun kursus haji bersiri ataupun pembimbing ibadah haji tanah suci. Bahkan alhamdulillah akhir-akhir ini tiap-tiap tahun melainkan COVID, tiap-tiap tahun naik haji. Alhamdulillah bermula 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tak naik, 22 naik lagi untuk membawa orang haji dan bawa orang umrah, termasuk juga dengan kalangan orang-orang yang tertentu yang package bersama dengan Raiha. Kalau kenal Raiha, jadi saya membimbing jemaah haji Raiha, dan sebelum ni saya bersama tabung haji, dan saya ambil keputusan untuk berhenti tabung haji di akhir 2015 dan masuk ke dalam syarikat swasta. Apa yang saya nak beritahu kepada tuan-tuan, akhir-akhir ni ada orang pergi umrah, dia pergi haji, dia tak ziarah Rasulullah. Tak ziarah Rasulullah. Tak ada. Dia kata, kalau saya ziarah Rasul, bukan, dia tak kata kalau saya ziarah. Saya datang Mekah ni, sebenarnya saya kena bajet masa, dia kata. Sebab saya bekerja makan gaji hari, dia kata. Di kalangan orang-orang yang tertentu, ya, makan gaji hari. Ada yang cakap, dia kata saya bukan tak nak pergi Madinah. Saya duduk Mekah ni, seminggu ni saya dah rugi dah. Berpuluh ribu, beratus ribu. Sebab dia kerja, dia kata satu hari saya kerja 5,000 gaji, dia kata. Ada orang kerja oil and gas lah, apalah macam-macam kan. Jadi mereka tak nak ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugilah. Skip lah. Jadi haji tu pergi seminggu, 8 hari, terus balik tanah air. Terus balik terus balik tempat kerja. Daripada tanah suci tu, kalau jemaah haji saya lepas-lepas tu, ada daripada Mekah tu 7 hari, dia walaupun dia orang Malaysia, dia kena pergi dengan Malaysia juga. Dia tak boleh dia lompat, melainkan dia kerja di Arab Saudi saja. Daripada Malaysia, daripada Saudi tu dia patah balik ke Qatar ke Doha ke, kan, ke India ke, tempat-tempat dia bekerja tu. Jadi mereka ni mengambil ringan untuk menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak bagi tahulah
Rezeki orang ziarah Nabi SAW. Rezeki orang ziarah Nabi ni, Masya Allah, tabarakallah. Pada tahun 2018 tu, saya pergi ke Jordan. Dan sekali tu saya pergi, mula-mula saya ada kerja di Qatar. Ni cerita sikitnya, maaf Qatar, lepas tu saya pergi ke Jordan. Ke Jordan tu kawan saya, dia orang Arab. Dia kata saya, jomlah masuk Palestin. Saya masuk Palestin. Saya jumpa dekat Palestin tu, kalau saya yakin mungkin ada di kalangan jemaah pernah pergi Palestin. Kan, ada tak? InsyaAllah rezeki akan datang. Pergi Palestin. Di Palestin tu saya pergi sendirilah. Pergi dengan kawan saya 2 orang masuk Palestin. Daripada Masjid Aqsa tu, pintu gerbang Masjid Aqsa, nak masuk ke Masjid Aqsa jauh, tuan-tuan. Macam daripada bank negara punya depan tu kan, yang dekat roundabout tu kan, bank negara tu, sampai ke surau, tuan-tuan. Jauh jalan lagi. Jadi saya ada jumpa satu orang pakcik lah, dia orang tua. Jadi pencen cikgu. Masya Allah, dia pencen cikgu. Dia ni Masya Allah, tabarakallah, ibadahnya sangat hebat. Dia pakai tongkat, tuan-tuan. Dia pakai tongkat, dia seorang pencen cikgu, pakai tongkat. Masa tu, bulan Rejab. Dia kata, setiap kali bulan Rejab, saya mesti akan berada di Masjid Aqsa. Teringat peristiwa Isra' wal Mi'raj. Saya, Masya Allah, hebat. Orang Malaysia, orang Kelantan. Cikgu. Jadi, saya kata, selalu ke mari sini, Pak Cik kata. Selalu kata. Dia kata, dia waktu tu umur dia 75. Dia dah pencen lebih kurang dekat 20 tahun. Waktu tu lah, saya tak tahu sekarang dia hidup lagi tak. Cuma dia pakai tongkat tu, Masya Allah, tabarakallah. Dia kata kat saya, nanti Ramadan saya mari lagi, dia kata. Saya Ramadan dah 17 kali saya buat macam ni. 10 malam pertama Masjidil Aqsa, 10 malam kedua Masjid Nabawi, 10 malam ketiga Masjidil Haram. Allahu Akbar. Mungkin kita kata, oh tak apalah, Pak Cik tu banyak duit. Saya bukan cerita pasal duit. Saya nak bagi tahu roh dia kuat. Betul tak? Kita nak cerita duit, ramah lagi banyak duit. Tapi nak cerita Pak Cik ni, roh dia kuat. Dia guna tongkat, tubuhnya tak kuat, tapi rohnya sangat sihat. Semangat dia. Dia bukan kira semangat ni. Roh dia. Berapa ramai orang tubuh sadar, tapi subuh tak dapat bangkit berjemaah. Betul tak? Ni nak bagi tahu ni. Ya? Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak Cik tu dia kata saya dapat dia kata tumpang tuah Rasulullah lah, dia kata. Pak Cik tu saya dengar Allah menitih mata. Tumpang tuah Rasulullah. Kalau tak ada Rasulullah saya tak dapat kekuatan macam ni, dia kata. Dia saya 10 malam pertama awal saya puasa di Masjid Aqsa, 10 malam kedua Masjid Nabawi, 10 malam ketiga Masjidil Haram. Lepas habis puasa 6, saya balik tanah air. Tak ada benda yang saya nak kerja apa lagi dah. Saya kata Tuhan bagi belaka dah dunia ni. Jadi sekarang ni saya nak tumpu lah sebelum saya bertemu dengan Allah. Jadi dia duk pesan kita ni, kita pun rasa takut. Kita dengar, ya Allah, sesungguhnya saya sebut tadi, dalam amal ni kita tak ada kekuatan. Yang beri kekuatan kita untuk beramal adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna wafda Abdul Qais lamma atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man al-wafdu au man al-qawm qalu Rabi'ah qala marhaban bil qawmi au bil wafdi ghaira khazaya wala nadama faqalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tika illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka fi min kuffari mudar famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana
wa nadkhul bihil jannah. Fa'amarahum bi arba'. Amarahum bil imani billahi wahdah. Qala atadruna mal imanu billahi wahdah. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadan atau kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis pada tengah hari ini namanya Ibnu Abbas ataupun nama penuhnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bila radhiyallahu anhuma ni, dia dan ayahnya sahabat Nabi. Ya. Ada satu kitab Riyadhus Shalihin, mungkin ayah-ayah tuan-tuan pernah dengar. Dia ni Akhnas bin Abi Akhnas. Disebut Al-Akhnas Ibnu Abi Akhnas. Disebut huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia, ayahnya, datuknya, semua sahabat. Tiga. Biasa kalau setengah orang, Abu Hurairah satu generasi je. Yang ni dua generasi. Sebab dia sepupu Nabi. Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Satu gelaran yang takkan dimiliki dengan mana-mana orang. Yang hanya direzekikan dan diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Kerana para sahabat itu, mereka wujudnya sifat ihsan. Quran kata, bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an. Sehingga disebut sahabat ni sifatnya ihsan. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Itu disebut dalam juzuk yang ke-11. Allah kata, dan aku sendiri sebagai Tuhan berjanji dengan sahabat Nabi ini bahawa mereka ini adalah syurga. Kita tak tahu, Tuhan tak janji syurga. Wah, imam kita Pak Ustaz, kita Pak Kiai, kita Pak Syekh, kita Pak Guru. Tuhan tak janji kita syurga. Yang Allah sebut, wa amilus solihati annalahum jannat. Jika amal kamu itu diterima dengan amal soleh, maka balasannya adalah syurga. Itu yang disebut dalam Quran. Dan kita harapkan kita ini soleh. Kita jadi ayah yang soleh. Kita jadi suami yang soleh. Kita mari bekerja yang soleh. Saya mari mengajar yang soleh. Jadi soleh ni anak soleh, jiran soleh, semua ni soleh. Barulah dibalas dengan balasan syurga Allah Ta'ala. Cerita ni, inna wafda Abdul Qais. Sesungguhnya ada kelompok atau rombongan, kumpulan yang dikenali dengan kumpulan Abdul Qais. Kumpulan Abdul Qais ni, kalau disebut oleh guru saya di Masjid Al-Azhar, Syekh Dr. Yusri Muhaddis Hafizahullah, dia kata Abdul Qais ni kelompok kumpulan yang datang daripada Bahrain. Bahrain ni nama tempat. Saya dulu pernah pergi Bahrain. Bahrain ni dia negara kecil je tuan-tuan. Kecil je. Bahrain ni, Bahrain. Bahasa Arab Bahrain. Bahrain tu. Kalau tuan-tuan nak pergi, tuan-tuan kena naik flight Gulf Air. Ya. Bahrain ni, dia negara dia, bandar dia tu dikelilingi dengan lautan. Bahrain.
Dia ni negara teluk. Negara teluk ni kalau masuk ke Arab Saudi tak payah taksyirah, tak payah visa. Qatar negara teluk. Bahrain negara teluk. Negara yang dekat-dekat dengan Saudi ni masuk dengan kereta je. Ya. Jadi Abdul Qais ni kumpulan daripada Bahrain. Macam kita lah daripada Malaysia. Ada tabung haji, ada package, ada Raiha package, ada Andalusia package. Ada macam-macam lah. Jadi ni kumpulan ni dipanggil kumpulan Abdul Qais. Datang daripada Bahrain. Bahrain. Orang Arab kata. Ataun Nabi. Datang mari bertemu dengan Nabi SAW. Bila sampai bertemu dekat dengan Nabi, dekat Madinah ni. Nabi SAW tanya dia. Qala man al-wafdu. Nabi kata. Au man al-qawm. Nabi kata, puak-puakmu ni, saya terjemah bahasa kampung tak apa Takut tuan-tuan buka Google dan ustaz terjemah macam mana ni. Bahasa kampung mudah. Qala man al-wafdu. Kamu semua ni mari mana ni? Puak mana ni? Kelompok mana ni? Jadi mereka ramai menjawab. Qalu Rabi'ah. Mereka jawab kami ni daripada Rabi'ah. Datangnya daripada Bahrain. Tapi kelompoknya dipanggil Rabi'ah. Ya, Rabi'ah. Macam kita lah. Mari mana Malaysia? Malaysia kat mana? Oh, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang. Macam itulah. Ya. Kami ni daripada Rabi'ah. Rabi'ah ni maksudnya satu kelompok yang duduk di negara itu. Apa Nabi kata? Qala marhaban bil qaum. Nabi kata. Qala marhaban bil qaumi au bil wafdi. Nabi pun kata, selamatlah, selamat datang, selamat datang. Itu sunnah tu. Kalau orang datang ziarah kita, kita sunat kata marhaban, marhaban, marhaban. Selamat datang. Tadi saya datang tadi, abang baju hitam. Selamat datang Ustaz. Sunnah lah tu. Walaupun dia cakap Melayu, betul tak? Jadi boleh je dia cakap Arab, betul tak? Marhaban, tak ada masalah. Betul tak? Macam orang perempuan, boleh laksanakan satu sunnah. Kalau suami Rasulullah ni, bila Rasulullah panggil, Ya Umairah, kan? Wahai kemerah-merahan. Apa Aisyah balas? Labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Rasulullah. Aku datang kepada engkau, ya Rasulullah. Puan-puan nanti balik petang kan, boleh buat macam ni rumah. Suami kata, apa jarang pulak dia mari ni. Tapi ni sunnah, kan? Saja je, kan? Saja. Boleh kita bukanlah orang Arab, tapi kita nak cakap Arab sikit-sikit. Ana, anta, boleh tak? Boleh, ana, anta, ana. Tapi jangan tertukarlah, kan? Ustaz, ana nak ke mana nak tahu. Ana, anta tertukar pula, ya. Qalu Rabi'ah. Kami ni daripada kelompok Rabi'ah. Nabi kata, Qala marhaban bil qaum. Selamat datang kepada kaum. Ni saya nak sebut, kelebihan ziarah Nabi ni. Nabi kata, kamu yang datang ziarah aku ni, ghaira khazaya wala nadama. Apa maksud dia, tuan-tuan? Nabi kata, kamu yang datang ziarah aku ni, kamu takkan susah sampai bila-bila dan takkan menyesal sampai bila-bila. Ni janji Rasulullah ni. Siapa lebih betul dan tepat janjinya atas muka dunia Allah Ta'ala ni? Tak ada orang janji tepat. Betul tak? Daripada atas hari ni bersama kita sampai ke bawah, susah kita nak percaya. Yang kita boleh percaya,
hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia yang paling tepat, yang tidak pernah memungkiri janji dunia dan akhirat. Dan dia ini dipanggil Al-Amin, orang yang sangat benar dan bertanggungjawab dan sangat jujur dalam setiap perkara. Dia kata, takkan susah dan takkan menyesal sampai bila-bila. Orang duk ziarah Nabi. Dia hari ni tak nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Tak nak ziarah Nabi. Pergi ada pula package umrah pergi Mekah aje. Madinah tak bayar. Jadi harga tu murah sikit. Pergi Mekah 7 hari terus balik. Turun Jeddah. Lepas tu balik terus. Tak ada masuk Madinah. Tapi kalau masuk Madinah kena tambah lagi 1,500. Rugi. Jadi kita nak buat umrah aja, dia kata Madinah bukan umrah. Ni bahaya ni. Ni hari ni, zaman ni orang berkira-kira untuk beribadah. Betul tak? Berkira-kira waktu, masa nak datang ziarah Nabi. Sampai kita kempen lah. Kita kata tuan pergi je lah. Datang dekat Madinah, salam dan wada' dan terus balik. Oh tak boleh, nanti lambat. Kan? Saya haji 2019 tu, satu orang ni, ya, dia rasa dia banyak duit sangat. Dia boleh kata, Allah, datang Madinah ni dah rugi apa dah. Rasa menyesal dah datang. Terkejut saya. Saya ni, walaupun dia VVIP, ya, walaupun dia orang terkenal, saya kata, maaflah tuan, saya kata. Tuan kena istighfar, cakap macam ni, tak betul ni, saya kata. Salah ni. Ni Rasulullah ni, bukan Tok Imam, bukan Tok Kiai. Bukan Tok Syekh. Ya? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni datang, kita dalam agama kita selalu sebut, agama sedikit pun tidak pernah berhajat kepada kita. Tak pernah berhajat kepada kita. Ya? Yang mana kita duk beramal ni, duk sembahyang, duk puasa, duk zakat, duk naik haji ni, kita yang berhajat dengan agama. Maka Nabi SAW menyatakan, orang yang ziarah aku takkan susah dan takkan menyesal sampai bila-bila. Sebab tu kita ziarah Nabi, kita ucap Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata almarhum Dr. Harundin, paling bagus sekali, ucaplah Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Faqalu ya Rasulullah. Ni kelompok ni pula bagi tahu Rasulullah. Faqalu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, inna la nastati'u an na'tika illa fi syahril haram. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami semua ni tak mampu nak ziarah kamu illa fi syahril haram, melainkan kami boleh ziarah kamu ni hanya di dalam bulan-bulan haram. Bulan haram ni ada berapa bulan tuan-tuan? 4 bulan. Apa bulan haram? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bukan Syawal. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Quran kata apa? Inda hithna asyara syahra wa minha arba'atun hurum. Quran kata. Allah kata, di sisi aku adanya 12 bulan. Dan daripada 12 bulan, adanya 4 bulan haram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi kami tak boleh ziarah engkau ya Rasulullah, melainkan kami boleh ziarah engkau ni hanya dalam bulan haram. Kenapa tak boleh ziarah ni? Wa bainana wa bainaka hazal hayy min kuffari Mudar. Kerana kami di negara kami ni, kami
ditindas oleh kafir mudar. Kafir mudar. Di Mekah ni kafir Quraisy. Di Bahrain ni kafir mudar. Di Mesir kafir Kipti. Ya. Ada setiap negara tu dia ada kafir. Kafir Kipti, kafir mudar, kafir Quraisy. Kemudian famurna bi amrin faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihil jannah. Bila dia datang ziarah Nabi, Nabi kata, maka Nabi arahkan kami. Dan arah kami dan suruh kami ni khabarkan orang-orang yang berada di belakang kami, bagi kelompok-kelompok kami ni yang tak hadir, tolong bagi tahu, kata Nabi. Dan apa yang kamu bagi tahu nanti, wa nadkhul bihil jannah, boleh menyebabkan semua kami masuk syurga. Lepas tu Nabi kata, qala atadruna mal imanu billahi wahdah. Nabi kata, kamu semua tahu tak cara macam mana nak beriman dengan Tuhan yang esa? Apa mereka jawab? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka semua jawab, Allah dan Rasul itu lebih tahu. Tuan-tuan semua, saya nak tanya tuan-tuan. Yang datang jumpa Rasulullah ni dah beriman ke belum? Timbul soalan, betul tak? Dah beriman ke belum? Sudahlah. Sebab dia cakap kami ditindas oleh kafir mudar. Kita kena faham petikan tu. Kemudian, Nabi tanya dia, kamu semua tahu tak macam mana nak beriman dengan Tuhan yang esa? Apa dia jawab semua? Allah dan Rasul itu lebih tahu. Kata guru saya, Fadilatul Syekh Dr. Yusri, dia kata, inilah orang yang hidup di zaman Nabi, adabnya sangat tinggi. Orang yang hidup zaman Nabi ni bukan dia hidup saja terpilih hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi adab dan akhlaknya dengan Rasulullah ni sangat tinggi. Sampai bila Rasulullah ni tanya, dia akan jawab Allah dan Rasul saja tahu. Ini adab. Walaupun jawapan tu kita dah tahu. Rasulullah tanya, tahu tak? Oh, tahu. Tak payah bagi tahu Rasulullah. Kami tahu dah. Itu biadab. Jadi dia jawab, Allah dan Rasul itu lebih tahu. Sebab itu, bila dalam perang, sahabat ni dia tengok Rasulullah berhenti. Sahabat ni dia pakai strategi. Dia tengok sahabat berhenti. Rasulullah berhenti. Dia kata, kalau Rasulullah berhenti, kalah ni. Dia pergi jumpa dekat Rasulullah. Dia punya adab. Ayyul wahi, ya Rasulullah. Adakah ini wahyu? Rasulullah kata, la. Harik, jalan. Dia tanya, adab. Dia bukan, ya Rasulullah kenapa berhenti sini? Nanti kalah. Itu biadab tu. Kan? Jadi, adab yang tinggi kepada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka berjawab, yang lebih tahu Allah dan Rasulnya lebih tahu. Berkata Nabi, qala syahadatu an la ilaha illallah. Bersaksilah, yakinlah tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawa Muhammad. Ada orang pernah tanya, kalau Nabi dia mengucap macam mana? Wa anna, dah dia wa ana Muhammad, dan aku Muhammad Rasulullah. Tapi kalau kita wa anna Muhammad, kalau kita baca doa kita baca juz dalam Quran kan, juzuk ke-7, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan akulah orang yang paling awal. Kita bukan paling awal.
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Betul tak? Dan aku daripada orang beza kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Iqamus solah, dirikan semayang. Ita'uz zakat, keluarkan zakat. Siyamu Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Itu je Nabi sebut. Mengucap 2 kalimah syahadat, semayang, zakat, puasa. Nabi tak sebut apa? Haji Nabi tak sebut. Maka di sini khilaf ulama. Kenapa Nabi tak sebut haji? Satu, mungkin saat ini kefarduan haji belum ada lagi. Kerana kefarduan haji tahun ke-5. Namun Nabi laksanakan tahun ke-10. Dan setengah ulama kata, macam mana nak pergi haji? Sebab dia mengadu dekat Rasulullah, negara dia ditindas oleh kafir mudar. Kerana istita'ah. Syarat wajib haji itu mestilah pergi secara aman dan pulang secara aman. Jadi dia dah terangkat hukum kefarduan haji. Ya. Jadi mereka ini dikhabarkan, bahkan Nabi kata, kalau kamu khabarkan orang-orang yang tak hadir ni, mereka semua boleh masuk syurga. Dan mereka ni datang ziarah Nabi dan mendapat wasiat. Nabi suruh mereka jaga semayang, puasa, dan mengeluarkan zakat, dan menjaga akidah. Dan Nabi berjanji bahawa orang yang ziarah Nabi ni, dia takkan susah dan takkan menyesal sampai bila-bila. Walaupun petikan hadis ni kita nampak simple, tetapi sebenarnya janji Nabi SAW kepada kita khususnya dan kepada seluruh keturunan kita, kalau datang ziarah Nabi ini, kita takkan susah dan takkan menyesal. Bahkan Nabi kata, man istata'a ayyamuta bil Madinah. Siapa yang mampu untuk berdoa, dia boleh mati dekat Madinah. Falyaf'al. Buatlah Nabi kata. Kerana orang yang mati di Madinah dan dikebumikan di Madinah, dia akan mendapat syafaatul khusus wal khusus. Syafaat yang khusus, lagi khusus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada satu orang jemaah saya, sedih. Dia suami, isteri, anak perempuan dia baru lepas SPM. Pergi Madinah lah. Sebelum COVID hari tu. Sebelum COVID. Anak perempuan dia baru lepas SPM. Pergilah Madinah. Pergi. Time tidur tu, anak dia mati. Allah. Memang dah lah anak tu tunggal seorang tu je. Mati pula. Perempuan. Allah, anak perempuan ni Allah. Sedih sungguh. Berkata anak lelaki, anak kan, tak kira lelaki perempuan, lagi-lagi anak perempuan, lagi akrab lah dengan ayah dengan mak dia kan. Pula anak tunggal pula, mati pula time tidur, kejut-kejut mati mengejut. Mak dia kata, memang dia kata lepas dia dengar ada dalam kursus cerita kelebihan mati Madinah tu, dia duduk semayang hajat, duduk minta mati Madinah. Duk ingatkan dia main-main. Dia duk minta Allah, kalau ada rezeki matikanlah aku kat Madinah. Dia tak minta mati bunda-bunda. Kalau ada rezeki matikan aku kat Madinah. Kalau ada rezeki matikan aku kat Madinah. Kan? Dalam tidur, mati tu. Tak ada penyakit apa. Duk cek tak ada penyakit apa. High attack ke apa ke. Qaddarallahu lahum. Qaddarallahu laha. Allah takdirkan untuknya mati di tanah suci. Dan disolatkan jenazahnya di Masjid Nabawi dan dikebumikan di Baqi'. Allah. Daripada segi zahir
daripada segi batiniah hakikatnya, kalau orang kata zaman hari itu zaman Rasulullah, mungkinlah mak pak dia nampak kan, beruntung. Tapi hari ini mungkinlah, ialah kita pun tak nafi. Kita sendiri pun belum tentu, kita kata. Sedihlah anak seorang pula. Lepas tu rezeki pula mati kat Madinah. Ya. Jadi anak dia tu, ialah orang perempuan ni, kalau dia tahu satu amalan, dia buat betul-betul, pening kita. Betul tak? Betul saya kata, dia buat sembahyang hajat ke, tahajud ke apa ke, nak mati Madinah. Dia tak ada minta nak mati kali ni. Dia cuma minta nak mati Madinah. Belum tunggu result, belum keluar result SPM lagi. Lepas SPM tu, akhir bulan 12 tu, dia pergi Madinah, musim sejuk. Tu meninggal time tidur. Subuh, sebelum tahajud tu, mak pak dia kejut, tak ada dah. Allah, itulah nak sebut. Ya. Maka kita boleh minta mati di Madinah. Nabi kata, kalau kamu rasa kamu mampu minta mati di Madinah, mintalah mati di Madinah. Kerana orang yang mati di Madinah itu, dia akan mendapat syafaat yang khusus daripada aku, kata Nabi SAW. Jadi Alhamdulillah, jam menunjukkan 1.54. Jadi dalam tu tulis 1.55 kan. Mohon berhenti sebelum 1.55. Jadi kita berhentilah. Wallahu'alam, saya mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa dan terguris hati, dan terima kasih atas jemputan dan kepercayaan yang diberikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.